Tuan-tuan, hadirin muslimat yang dirahmati sekalian, zakat datang, haji datang, amalan lain, puasa pun datang. Tapi tunggu solat. Bila solat datang, mengaku ya Allah, aku solat fulan bin fulan, barulah Allah terima solat dan terima haji, terima zakat, terima puasa, dan segala amalan lain diterima bila solat itu datang. Tetapi kalau solat tak datang-datang, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sambung kitab Munyatul Musalli, muka surat 85, tajuk baru, meninggalkan solat 5 waktu berdosa besar. Jadi selesai bab solat Jumaat, kita masuk ke tajuk yang seterusnya, hukum meninggalkan solat 5 waktu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, pemerintah menanggung bebanan kerja yang berat dan dosa yang besar jika rakyat jelata tidak menghiraukan pekerjaan agama. Lebih-lebih lagi solat 5 waktu, solat berjamaah dan solat Jumaat, sebagaimana yang disyariatkan. Meninggalkan solat adalah semungkar-mungkar benda yang mungkar, semungkar-mungkar benda yang mungkar, sebesar-besar dosa yang ada, dan sekeji-keji benda yang haram. Baik tuan-tuan, hadirin muslimat yang dirahmati sekalian, solat satu ibadah yang difardukan ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti ibadah-ibadah yang lain. Tidak seperti puasa lain. Tidak seperti haji. Cara kefarduan dia tidak sama. Salat Allah Subhanahu wa taala menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, yakni mengambil kefarduan solat. Zakat tidak. Nabi tak dijemput untuk naik ke langit 7 ke Sidratul Muntaha
untuk terima kefarduan zakat, tidak ada. Haji pun sama, Nabi tak dijemput untuk menerima di langit, tidak. Hanya satu-satunya ibadah yang special, yang kefarduan dia, cara kefarduan dia dijemput Nabi Muhammad SAW menghadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima kefarduan solat, dan dia menjadi tonggak dalam agama. Mana-mana ibadah lain kalau kita buat, tapi kalau kita tak solat, tak ada apa-apa lah, tak ada apa-apa, macam tak buat. Manusia ada yang jenis dia rajin solat, ada, tapi jenis malas puasa. Solat rajin, puasa malas. Ada manusia puasa rajin, solat malas. Hak mana bagus? Dua-dua tak bagus. Memang dua-dua tak bagus. Tapi hak paling teruk sekali ialah yang puasa solat dah. Ni nak masuk puasa ni, nah, tak lama, seminggu lebih-lebih. Puasa tak tinggal setiap bulan Ramadan. Ni memang berlaku. Kawan saya nak kata apa? Kawan pun kita tak boleh nak bantu. Nah, mati dah. Mati muda. Solat tak nak buat. Solat fardu 5 waktu ke, solat Jumaat ke, tak nak buat. Bila nak nikah kakak nak nikah, dia jadi wali. Ayah meninggal dah. Jadi dia tu anak lelaki yang sulung. Anak lelaki yang sulung. Yang sulung tu kakak, tapi hak lelaki dia sulung. Bila kakak nak nikah, ayah tak ada, tok wan tak ada. Anak adik lelaki lah, adik lelaki hak sulung jadi wali. Tu imam suruh dia mengucap dulu 3, 2, 5 syahadah, suruh dia taubat dulu sebab dia tak solat. Fatihah orang tak erti, tahiyat orang tak erti. Tuan-tuan, Ramadan tak pernah miss 30 hari kalau 30 lah. 29 tak pernah miss, tak pernah kata tak puasa. Jadi apa dengan puasa dia? Ilek. Boleh. Inna awwala ma yuhasabu indallahi yawmal qiyamati min 'abdihi min amalihi salatun. Amalan yang paling pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada seorang hamba ialah solat dia. Fa in saluhat, kalau solat itu clear, orang Bali kata clear, sini kata baik. Mana okey lah, dijaga 5 waktu solat. Nah, faqad aflaha wa anjaha, maka dia sudah berjaya. Dia sudah berjaya melepaskan diri dia daripada api neraka. Lepas solat clear, okey, lepas api neraka. Wa in fasadat, tapi kalau solat dia rosak, Nabi sebut rosak, tak sebut tak solat. Tak solat tapi tu dia solat tapi rosak solat. Sebab apa rosak? Solat tak mengaji, takbir tak betul, terah tak betul, macam kita duduk mengaji, dia tak mengaji, maka solat dia solat, orang solat dia solat tapi rosak. Fa in fasada, kalau rosak solat dia, faqad khaba wa khasira, maka dia telah gagal dan dia rugi sebab dia kena masuk api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian, maknanya kalau di hari kiamat nanti amal ibadah kita datang, kita orang kaya, kita selalu keluarkan zakat. Zakat ni tak belum masuk haul, keluar dah. Zakat satu-satunya ibadah yang boleh kita buat sebelum masuk waktu. Boleh. Nah, haji tak boleh. Haji nak wukuf kena tunggu 9 Zulhijjah lepas gelincir matahari. Pi wukuf sebelum tak sah. 9 Zulhijjah.
Tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian, niat tak apa. Niat boleh niat 1 Syawal. 1 Syawal dah masuk dah bulan haji. Boleh niat dah. Tapi nak tunggu nu dia lama. Sampai 9 Zulhijjah. Sebab tu kan niat lewat. Nah, tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati, tak boleh niat awal. Solat sama awak. Allah, masa tu kita niat. Masa kita takbir Allahu Akbar, kita niat. Tak boleh niat sebelum masa waktu. Sebelum zuhur niat dah. Lepas tu pergi takbir tak niat dah. Tak sah. Dia kena masuk waktu. Solat, puasa sama. Puasa tunggu tengok anak bulan. 12 hari bulan ni. Nampak anak bulan, puasa. Tak nampak, puasa. Sah? Tak sah. Zakat tak sama dengan solat, tak sama dengan haji, tak sama. Dia boleh keluarkan zakat, boleh lakukan ibadah itu sebelum masuk waktu. Contoh cukup haul. Haul ni setahun lah. Dia mula kira zakat dia ada 16,000 lebih. Disok zakat hari ni, disok untuk wang simpanan. Nah, 16,000 lebih. Dia mula pada contoh pada bulan Safar atau Safar. Maka 16,000 tadi dia pastikan tidak berkurang daripada nisab sehinggalah bertemu Safar semula. Bertemu Safar daripada Safar sampai Safar. Itu haul. Tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian. Tapi masuk Ramadan, dia keluar dah bulan Ramadan. Ramadan baru nak sampai Safar lambat lagi tu, tuan-tuan. Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar. 5 bulan lagi. Dia keluar dah bulan Ramadan. Sah? Siapa kata? Sah. Sebab apa dia keluar bulan Ramadan? Sebab apa dia keluar bulan Ramadan? Geng kering juga. Ramadan ni pahala dia, amalan fardu kita buat sama dengan 70 kali bulan lain. Amalan sunat kita buat dapat pahala fardu. Siapa pergi umrah bulan Ramadan, pahala haji dapat. Bukan pahala umrah, pahala haji, pahala fardu. Bayar zakat bulan Ramadan, seolah-olah dia bayar zakat 70 kali di bulan lain. Siapa tak nak? Tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian, mana zakat tu dia bayar awal, Ramadan bayar, Ramadan bayar, Ramadan bayar, tak masuk lagi haul, 5 bulan lagi. Tapi solat tidak. Solat tidak. Zakat pun datang. Ya Allah, aku zakat fulan bin fulan. Terimalah aku. Zakat dari ya Allah, terimalah aku zakat fulan bin fulan. Allah kata, intazir. Tunggu sah. Aku menunggu solat datang. Kalau solat tak datang lagi, aku tak terima habis hamba. Datang pula haji pula. Haji berapa kali haji? Haji 15. Hebat. Nak buat contoh, buat kata apa, tak apa, tak ada hal, tak salah pada contoh. Nah, 15 kali haji datang. Ya Allah, aku haji fulan bin fulan. Ya Allah, aku haji fulan bin fulan. Ya Allah, aku haji fulan bin fulan. 15 kali datang. Allah kata tunggu dulu. Pergi tepi dulu. Aku tunggu solat. Tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian. Zakat datang, haji datang. Amalan lain, puasa pun datang. Tapi tunggu solat. Bila solat datang, mengaku ya Allah, aku solat fulan bin fulan, barulah Allah terima solat dan terima haji, terima zakat, terima puasa dan segala amalan lain diterima bila solat itu datang. Tetapi kalau solat tak datang-datang, nah, mana tahu ada orang puasa tak solat, orang zakat tak solat pun banyak. Orang haji pun tak solat, biasa. Dia pergi haji bukan kerana Allah, kerana ikut orang. Dah duit ada, jom pergi haji, solat dah. Tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian, pergi Mekah tak nampak muka Masjid Haram, Haram Jadah. Tak nampak muka Masjid Haram.
duduk di hotel, solat di hotel, solat apa tak solat? Buat haji. Nah, jadi bila solat tak datang, maka semua amalan kita buat, zakat kita, puasa kita, haji kita, semua ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak diterima. Itu solat. Sebab tu solat jangan main-main. Solat ni kena jaga semua. Baik tuan-tuan, semua muslimat yang dirahmati sekalian. Baik. Orang yang meninggalkan solat menjadi kafir. Beberapa hadis, baik dia bawa beberapa hadis tentang meninggalkan solat. Orang yang meninggalkan solat menjadi kafir, kata. Beberapa hadis daripada Rasulullah SAW mengkafirkan orang yang meninggalkan solat. Antaranya nombor 86 hadis al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar, rawahu Ahmad wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibn Hibban wal Hakim. Maksudnya janji yang berlaku antara kita dengan mereka ialah solat. Sesiapa yang meninggalkannya maka kafirlah dia. Ini hadis-hadis yang kita kafir meninggalkan solat. B, hadis yang kedua. Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihar. 87. Hadis tersebut diriwayatkan oleh At-Tabarani dengan sanad yang tiada mengapa, la ba'sa bih, okeylah sanad okey. Dari Anas bahawa Rasulullah SAW bersabda, man taraka as-salah muta'ammidan faqad kafara jihar. Baik, kita baca hadis dulu. Hadis yang ketiga C. Man taraka as-salata faqad bari'at minhu zimmatullahi wa zimmatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. 88. Hadis tersebut diriwayatkan oleh At-Tabarani dengan sanad yang tiada mengapa. Sanad la ba'sa bih ni okeylah, tak apa-apa. Baik, maknanya sesiapa yang meninggalkan solat maka terlepaslah daripadanya janji Allah dan janji Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang keempat, man hafaza 'ala as-salati kanat lahu nura wa burhana wa najatan yawm al-qiyamati wa man lam yahfaz 'alayha lam takun lahu nura wa la burhana wa la najatan wa kana yawm al-qiyamati ma'a fir'aun wa qarun wa haman wa ubay ibn khalaf. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sesiapa yang memelihara solat dikurniakan baginya cahaya, petunjuk dan kelepasan pada hari kiamat. Sesiapa yang tidak memeliharakannya, tiada baginya cahaya, petunjuk dan kelepasan, dan pada hari kiamat ia akan bersama Fir'aun, Qarun, Haman dan juga Ubay bin Khalaf. Dia buah anak Khalaf, terjemah Melayu baik. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, maka sesungguhnya orang yang meninggalkan solat telah dinaskan. Ayat-ayat hadis-hadis ni nas nama dia, telah dinaskan pada beberapa hadis Rasulullah SAW sebagai kufur. Demikian juga ada beberapa orang sahabat dan salafus saleh, generasi awal yang soleh, yang berkata, aku tidak terdengar mana-mana sahabat yang berkata jika meninggalkan sesuatu amalan menjadi kafir melainkan solat. Hak lain tak apa, hak ni jadi kafir. Kita hendaklah takut akan perkara ini dan takut meninggalkan solat atau meninggalkan sesuatu yang berkaitan dengan solat. Jika kita tidak melakukan sebagaimana yang disuruh, maka kita adalah sebahagian daripada orang-orang yang binasa dan menanggung kerugian di dunia dan di akhirat. Orang yang demikian adalah orang yang berada dalam kerugian yang amat nyata.
Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi hukum meninggalkan solat, yang ini yang kita baca hadis, tuan-tuan. Perbincangan ulama-ulama fiqh dan juga ulama-ulama aqidah lain. Nah, baik, dia gini. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sesiapa yang meninggalkan solat, dia ada dua sebab dia tinggalkan solat. Nah, tengok, dengar betul-betul. Kalau dia meninggalkan solat kerana dia malas, kebanyakan kita malas solat. Kalau tanya dia apa hukum solat, dia kata wajiblah hukum solat. Tu imam tanya dia masa nak nikah, dia kata wajib. Tu imam kata apa hukum solat? Wajib. Hukum solat jamaah fardu kifayah. Dia pandai jawab. Mana dia menerima hukum. Dia menerima hukum solat tu wajib, tapi dia tak solat. Dia terima hukum tapi dia tak solat kerana malas. Maka orang macam ni, hukum dia dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia tu masih Islam, tapi fasik lah, fasik artinya pelaku dosa besar. Sebab solat dosa besar sekali ya, bukan nanti 10 kali. Sekali sahaja buat dosa besar, terus kita dapat satu status, nama dia fasikun. Hak ni yang tu imam duk pening kepala. Sebab apa tu imam pening kepala? Bukan tu bila, bukan tu siap. Sebab apa? Nak nikah. Bukan dia tu nak nikah, anak dia nak nikah. Anak nak nikah, dia tu wali, bapa. Dia ada anak perempuan. Bila anak perempuan nak kahwin, dia itulah wali. Tapi bila dia tak solat, hak ni masalah. Tuan-tuan, di kampung-kampung pun banyak, di bandar-bandar, jangan kata apa, tu imam pening kepala. Saya pengalaman memang lama di kampung-kampung, banyak orang kampung pun tak solat. Nah, dia kerja apa? Kerja tukang rumah. Hak banyak tak solat ni tukang rumah, aku pun tak tahu sebab apa dia tak ngaji yuk. Noh, tukang rumah ngaji mana? Ngaji buat rumah lah. Doa tak ngaji, masjid tak ngaji. Buat rumah daripada pagi sampai ke petang, solat dah. Zuhur tak solat, asar tak solat. Tak solat. Dak kita tengok dia duduk buat rumah kita, contohlah. Daripada pagi pukul 8 dia datang, duduk pompa, tak berhenti sat okok daun. Lepas tu sambung balik. Berhenti sat, sambung balik sampai pukul 6. Zuhur dengan asar dia solat masa mana? Tapi mana duduk situ? Tuan-tuan, banyak hak datang daripada Indung pun sama lebih kurang, tapi ada hak jaga. Hak buat rumah saya ni jaga, sebab tu saya duk suruh dia buat. Nak tambah suruh dia buat sebab dia jaga solat. Dia solat tempat dia buat kerja, hampa sejadah Allah. Nah, tuan-tuan. Baik. Bila tak solat, anak nak nikah payah. Bila orang mati, dulu orang mati kena buat dia punya papan lah. Papan nak letak dalam kubur, letak di liang lahat. Dia buat. Takkan nak suruh cikgu buat, cikgu paku tak kena. Kalau guna paku biasa, guna paku payung buat pusat. Jadi tak kena cikgu, tak boleh buat. Boleh lah buat, tapi tak apa nak elok lah. Tak sama dengan tukang. Kita boleh buat macam dia buat, tapi kita buat tu tak sama dengan dia buat. Panggil, mari buat. 2-3 orang tukang rumah semua, geng tak semayang semua, buat papan keranda. Dia tak rasa apa. Tu kata hati sudah hitam. Bila tak solat, hati hitam. Orang mati, dia tolong buat papan keranda, dia tak rasa apa, dia tak fikir ke dia akan masuk dalam juga, sedangkan dia tak solat, tak pernah fikir, tak rasa apa. Yang inilah yang kita takut sekali. Bila manusia sudah tidak takut kepada Allah, habis. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, bila nak nikah, tu imam di rumah. Tu imam kata ni betul, minggu depan nak nikah ni. Nah,
Jadi anak kamu ni perempuan, kamu ni wali, kamu ni tak pernah solat, aku tahu, dan kamu pun tak pernah datang masjid. Aku arahkan kamu bermula pada hari ini sampai hari nikah kena datang masjid, sign nama. Oh, dia imam. Nampak itu? Datang seminggu sebelum datang. Lah ni mah boleh nama orang dulu kan Qabi dulu. Dia seorang tu dia. Seminggu tak imam ke. Okey. Seminggu lah lebih kurang. Jadi Jumaat dia mula datang sampai Jumaat depan, lepas Jumaat nikah. Zuh istighfar, bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu nikah. Wakil tu imam pun nikah anak dia. Habis nikah, malam tu tak main lah. Sampai bila? Sampai nak nikah pula. Anak perempuan lagi, hak nombor 2 pula dah. Pagi pula seminggu. Berat. Sakitlah tu imam macam mana? Dia nak buat macam tu. Tidak, tak boleh nak nikah. Mazhab Syafi'i tak sah nikah wali yang fasik. Nah, wali fasik ni dia pelaku dosa besar, memang tidak sah nikah. Zina anak. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Tu, dia menerima solat itu wajib, tapi dia tak solat. Maka hukum sebenar-benarnya, kalau kita ada kerajaan Islam yang melaksanakan hukum Islam, dia bukan boleh biar gitu. Dia kena panggil, suruh dia taubat dalam tempoh beberapa masa, sekurang-kurang 3 hari. Dah bagi tempoh dia tak taubat juga, masih lagi tak solat, hukum dia bunuh. Orang tak solat ni hukum dia bunuh. B-U-N-U-H. Bawa nun waw. Astagfirullah, tak boleh jawi mana sih. Bawa nun waw. Bunuh. Siapa dia bunuh? Kan kita kerajaan Islam. Tuan-tuan, saya mudah muslimat yang dirahmati, berat atau tak solat, dia tak layak duduk di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak layak makan rezeki Allah, tak layak minum rezeki Allah, tak layak bunuh, mati mandatory. Itulah hukum. Tak payah balik buka kitab fiqh. Bukalah hukum tak solat apa dia, tuan-tuan akan jumpa. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Lepas kita bunuh dia, kita tu kerajaan lah. Kan kita tu kerajaan bunuh dia. Mandi. Lepas mandi, kafan. Lepas kafan, solat. Sebab dia masih Islam. Nah, solat. Lepas solat, kebumikan di perkuburan Islam. Selesai. Masuk dalam, dia punya pasal. Nah, pasal kita. Tapi kalau dia menolak hukum, tu satu. Terima hukum tapi tak solat, malas. Ayat ni lah yang banyak. Yang kedua, menolak hukum. Dia kata solat tak wajib. Solat mana wajib? Ulama pandai-pandai kata wajib, tak wajib lah. Mana ada Quran tak pernah kata kutiba alaikumus salah kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ada? Puasa dah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan ke atas kamu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana diwajibkan ke atas umat terdahulu. Dia kata kutiba tu diwajib, di fardu. Ada solat untuk puasa, solat ada. Solat ada. Tak kata kutiba alaikumus salah. Kata ulama ni pandai-pandai reka kata solat tu wajib. Nak solat, nak solat sudah kan wajib pun. Dia tolak hukum. Nah, maka dia automatik dia murtad, keluar daripada Islam. Kerajaan Islam panggil dia, nasihat dia, taubat, bagi tempoh sekurang-kurang 3 hari. 3 hari ni pirang dia ambil nujum 4 belalang. 3 hari. Betul. 3 hari. 3 hari dia tak terima juga, sama, bunuh. Maknanya tolak hukum solat pun dibunuh kalau tak taubat, tak solat kerana malas pun dibunuh. Cuma beza dia yang tolak hukum lepas bunuh tak mandi, tak boleh mandi, tak boleh kafar.
Tak boleh solat, dia kafir, dia murtad, tak boleh solat. Dan tak boleh tanam di perkuburan orang Islam. Dan tak perlu tanam pun di mana-mana. Lempar saja. Lempar sahaja dalam parit, dalam longkang. Biar dimakan oleh binatang-binatang buas. Itulah mayat penderhaka yang paling besar di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebesar-besar mungkar, sebesar-besar dosa ialah meninggalkan solat, maka mayat dia yang tolak hukum ini tak layak diterima bumi, layak masuk dalam perut binatang buas saja. Itu hukum sebenarnya. Benda ni kita kena sampaikan pada seluruh generasi kita hingga hari kiamat. Yang kata solat jangan buat main-main. Dia mesti dipelihara, mesti dijaga. Tidak ada excuse dalam bab solat, tidak boleh. Puasa ada. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Sesiapa yang sakit dalam kalangan kamu dan bermusafir, maka bolehlah dia mengganti puasa pada hari lain. Makna kalau dia sakit, Allah kata tak payah puasa lah. Kalau musafir, tak payah puasa. Nanti bila kamu dah sembuh daripada penyakit, ganti semula berapa hari. Sakit 3 hari, tak puasa 3 hari, ganti 3 hari di bulan lain. Dia tak boleh ganti Ramadan kena puasa sunat, tak ganti mesti di bulan lain. Kalau dia musafir, contoh 3 hari musafir, nanti habis Ramadan dia tak musafir, ganti 3 hari. Boleh buat itu. Solat tak boleh. Solat tak boleh. Sakit boleh berhenti solat dah. Lepas tu kita gantilah. Tak boleh. Masuk hospital 40 hari. Contoh aksidum. Masuk hospital dengan simen kaki, simen tangan, habis balut kepala habis. Jadi hantu pocong habis ni. 40 hari sabar. Tapi dia sedar, bukan ICU, UCI. Dia sedar, wajib solat. Solat ke mana ustaz? Solat ini. Allahu Akbar. Dia kata gitu, solat. Lagu mana cerita pun menghadap kiblat. Allahu Akbar. Solat lalu. Sakitlah macam mana pun, wajib solat. Tak boleh tunggu lega dulu, qada. No, tak boleh. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Itu lah. Kita tengok hari ni, saya kadang-kadang kalau saya musafir, kita musafir ada pilihan, sama ada kita nak solat jamak takdim ataupun jamak taksir. Saya sengaja berhenti kedai makan waktu azan maghrib. Berhenti. Saya boleh jamak taksir kalau tak sempat. Saya nak tengok game niaga ni, dia solat ke tak. Aduk masuk kreng. Kena salah. Kita sengaja buat lambat duduk. Maghrib bukan 4 minit. Order tom biak lambat masuk. Satu lagi apa dia? Siakat 3 rasa. 3 rasa tak pas dah. Siakat 3 benua. Lama. Terengganu. Ada tu Kedah. Kok Kedah aku tak jumpa. Terengganu. 3 benua. Dia bagi 3. Hak ni masam, dia ni pedah, dia ni ada 3. Dia kerak dulu, lepas tu dia hubung balik. 3 benua. Kok ni tak ada lambat lah. Kita order. Kalau maghrib masuk 7.30, 8.30, kita mungkin dalam setengah jam dia buat, kita makan slow. Tengok dia masak. Orang Islam tak berhenti. Lajak terus sampai pukul 10. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Ta'ala. Ada kedai runci pun sama juga. Tokek kedai runci pun duduk baju pun tak pakai. Daripada asar, maghrib, isyak, pukul 10 tutup kedai. Duduk situ. Dah berhenti solat. Bukan semua, tapi ada dalam negara kita tak jenis itu. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, tak boleh. Kena ada shift lah. Kalau tukang masak ada 2-3 orang, seorang pergi solat dulu ataupun 2, seorang masak. Nanti depa datang pula, api pula. Dia mesti buat macam tu. Tokek dia akan tanggung dosa. Tokek tu kena cerdik.
Dia kena sekurang-kurang 2 orang ataupun 3 ataupun 4 tukang masak. Dia kata 2 pergi solat dulu, 2 masak. Nah, orang musafir nak makan, mereka mungkin jamak taksir, mereka nak makan, apa masak. Habis 2 ni mai, 2 ni masuk. Tokey lah. Kalau tokey buat ikut suka tiampa, bukan anak aku, dia tahu. Bukan anak aku, bukan adik aku, bukan abang aku, mampu pergi hampa. Hampa nak solat, tak solat itu hampa dengan Allah, bukan dengan aku. Dah, dengan dia kena. Sebab dia tokey, dia ada kuasa untuk mengarahkan tukang masak dia pergi solat dulu. Tapi dia tak arah, maka dia tanggung dosa. Nah, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Tuan-tuan pergi keramat. Pernah pergi keramat? Restoran keramat. Pernah? Saya tak pernah. Tak pernah pergi. Oh, mana? Di belakang dia ada surau. Surau dia buat dengan kayu tomai ya. Kayu jati tomai. Dia memang dia punya pekerja, dia ramai budak-budak. Keramat tu, tengok macam kenduri. Ramai tak ramai orang pergi pukul 12 pukul 1. Penuh bah 2-3 biji. Nah, saya duduk situ dulu hari-hari ya. Dekat ILP, aku duduk situ. Nah. Jadi pekerja dia memang dia jaga. Dia buat surau saya dah. Solat shift lah, solat. Dia pastikan semua solat. Nah. Dan pakai tutup aurat. Kebanyakan pakai kupiah budak-budak. Macam tu, tokey dia kena macam tu. Dia kena ambil berat tentang solat staff dia, solat pekerja dia. Dia kena ambil berat. Sama dengan pengarah di jabatan-jabatan mana pun sama. Dia ketua. Dia kena ambil tahu staff dia solat ke tak. Surau kita dah buat di jabatan kita, tapi depa pergi solat ke tak, dia kena ambil tahu. Kalau dia tahu staf dia tu ada 50 orang, yang pergi solat cuma 5-16, ramai lagi tak solat. Bukan kata solat di luar, tak solat. Dia berkewajipan menegur dan dia wajib panggil mana-mana ustaz buat kuliah untuk staf dia. Tak kira lah sebulan sekali ke sebulan 2 kali. Kena buat. Tidak, dia tanggung. Dia bos. Siapa so jadi bos? Gaji mahal. Gaji mahal? Tanggungjawab besar. Bukan kata anak di rumah saja, bukan kata bini saja, pekerja, staf dia kena ambil tahu solat ke tidak. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, berat. Nah, siapa-siapa yang bertanggungjawab, dia tu berat. Dia kena jaga orang-orang di bawah dia. Tak sanggup, jangan duk buat. Tutup kedai, tutup jabat, jangan duk buka. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, jaga. Nah, ni musim kenduri. Habis esoklah. Pukul 12.30 mula, habis pukul 6.30. Dalam kad jamuan bermula pukul 12.30, tamat 6.30. Jadi tuan rumah 12.30 baju Melayu 6 poket. 3 belah kanan, 3 belah kiri. Pakai samping, songkok. Sila. Dulu lah ni tak ada salam. Salam perang. Penuh 3 ni, belah ni pula. Sampai pukul apa? Pukul 6. Solat zuhur, jeng kering. Berat mana. Nah, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi banyak contoh-contoh orang tak solat, membawa kereta pula, buat tak berhenti tu. Tak apalah kita kata dia ni tak berhenti jamak taksir. Jamak taksir pun tak. Jamak apa? Jamak takdim dia tak buat. Kita ingat jamak taksir. Taksir pun tak. Jamak apa? Tak iya. Jamak tak iya. Ada. Jadi macam itulah tuan-tuan. Dia jadi mudah, tak rasa apa. Nah, sebab dia bila meninggalkan solat, hati dia jadi hitam, maka macam tu. Bila mati saja, ada 2 jenis neraka untuk orang yang tidak solat. Satu, nama dia Sakor. Satu lagi nama dia Wail. Wail ini dalam neraka Jahannam. Dia bukan keseluruhan, dia satu lembah dalam neraka Jahannam. Sakor memang satu neraka, Sakor. Baik, siapa kena masuk Sakor,
siapa kena masuk wail. Allah sebut dalam Quran, fawailul lil musallin, maka neraka wail ataupun perlembahan wail bagi orang-orang yang solat. Dia ni solat, tapi allazina hum an salatihim sahun, mereka ini lalai dengan solat. Lalai dengan arti kata dia solat dalam waktu lain. Masuk qada lah. Zuhur tak apa lagi ya. Habis zuhur qada. Asar pun sama, tak apa kita qada ni, qada lah insya-Allah. Main bola dulu. Qada. Qada. Solat tu bukan tak solat. Solat tapi sentiasa qada. 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 Solat bukan dalam waktu, tak boleh. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu diwajibkan atas orang mukmin kitaban mawquta, wajib yang berwaktu. Dia ada waktu dia. Kita tak boleh suka-suka hati nak solat, dia mesti ada waktu, dan tak boleh suka hati nak solat di waktu lain. Kalau zuhur, tunggu masuk zuhur solat. Tak boleh sebelum zuhur solat dah, ataupun habis zuhur baru nak qada, tak boleh. Dia mesti dalam waktu dia. Bila kita solat di luar waktu, maka jadilah allazina hum an salatihim sahun, yakni masuk neraka wail, dalam neraka jahanam. Wal a'udzu billahi min zalik. Yang kedua, masalakakum fi saqar. Bila ada satu kumpulan manusia masuk neraka saqar, maka malaikat-malaikat yang jaga neraka saqar tanya, masalakakum fi saqar, apa menyebabkan kamu masuk neraka saqar ni? Neraka ada 7, 2. Depa kata qalu lan naku binal musallin, kami dulu atas dunia tak solat. Tak solat langsung. Neraka saqar, solat tapi tak jaga waktu, woi. Selamat orang yang solat dalam waktunya, kecuali dia terlupa ataupun tertidur, 2 tu saja, maka dimaaf pada syarak, dia boleh qada dalam waktu lain dan dia tidak berdosa, yakni masuk syurga Al-Firdaus ataupun syurga-syurga yang lain. Baik tuan-tuan, saudara muslimat yang dirahmati sekalian, itulah sedikit sebanyak kupasan mengenai orang-orang yang meninggalkan solat 5 waktu dan hukum meninggalkan. Baik, jadi kita berhenti dulu lah. Kita tengok soalan sikit. Lama, minggu lepas tak sempat jawab. Nanti kita akan sambung. Dalam ni ada hukum bagi orang meninggalkan solat ni, saya dah baca dah. Kita sambung memelihara segala jenis solat sunat untuk minggu depan, last sebelum Ramadan. Kemudian kita akan sambung balik selepas Syawal, insya-Allah. Soalan pertama, panjangnya soalan. Saya telah mendapat tanah secara pemberian pusaka daripada arwah bapa. Bukan pemberian. Pemberian ni hibah. Pusaka bukan pemberian. Memang hak kita. Hak kita. Namun tanah tersebut pada awalnya diberikan juga secara pusaka Tok Wan kepada arwah bapa saya, dengan anggapan abang kepada arwah bapa saya telah merantau ke negeri lain tanpa dapat dikesan. Pada hujung tahun lepas, saya dapat menjejak kasih. Lama tak dengar jejak kasih TV3. Dengan anak-anak arwah pak saudara saya itu. Sepatutnya mereka juga berhak terhadap tanah yang diberikan kepada saya ini. Apakah tindakan yang sepatutnya saya perbuat? Adakah saya mendapat hak tanah yang dalamnya ada hak orang lain? Baik tuan-tuan, saudara muslimat yang dirahmati sekalian. Ini masalah kesilapan orang tua-tua ni. Silap dia tu masalah dia tak ngaji ya, silap. Nah, silap masalah silap ngaji tak apa. Ni silap jadi silap kerana tak ngaji, nak buat kerja tak tanya dulu. Quran dah sebut dah, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli ataupun orang yang tahu, ahli dalam bidang. Kalau agama, tanya ahli agama lah. Kalau kamu tak tahu
Jangan buat dulu baru nak tanya. Masalah. Nah, doalah kepada bapa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa mereka. Itu sahaja kita boleh buat. Nah, baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi dia kata dia dapat harta pusaka ayah dia, kira dia seorang, mudah kita pun malah tanya ada apa orang, kira dia seorang. Jadi ayah mati tu tanah tu boleh ke dia semua, full stop, mudah kita. Nah, okey. Dan sebelum ayah dia mati, ayah dia dapat tanah tu daripada ayah dia, Tok Wan dia lah. Tapi dalam keadaan ayah dia tu ada abang, pak makan dia ni. Tapi dia hilang tanpa dapat dikesan. Nah, maka harta itu diberikan seluruhnya pada ayah dia. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dia tak tahu hilang tanpa dikesan tu berapa lama. Dia ada tempoh dia. Nah, ada tempoh dia. Ada tempoh sampai peringkat kita kira mati. Sebab kita tak dapat kesan, kira mati. Kalau kita kira mati, maka harta itu memang dapat pada ayah kita sajalah. Sudah diisytiharkan mati sebab lama sangat tak tahu pergi mana, tak dapat dikesan, ada tempoh dia diisytiharkan mati, maka memang dia tak dapat harta itu. Dan kita pun dapat. Bila kita dapat, kemudian kita jumpa waris, anak-anak kepada pak nakan. Baik, bila jumpa waris ataupun anak-anak kepada pak nakan, jadi adakah mereka berhak atas harta kita? Jawapan dia tidak ada hak. Sebab apa? Sebab ayah mereka itu hilang tanpa kesan. Nah, kita hilang tanpa dapat dikesan, maka dia hilang kelayakan untuk menerima pusaka. Mungkin dikira mati dahulu daripada ayah dia, tak tahu. Maka bila dia tak dapat, anak-anak dia pun tak akan dapat, sebab hak bertanya ni ada. Dia sebagai lelaki, dia jadi dinding. Nah, contoh gini. Ada dua anak lelaki. Seorang ayah ni ada dua anak lelaki. Baik, dua anak lelaki ni pun dah kahwin, dah nikah, dah dapat anak dah. Kemudian si abang mati. Bila si abang mati, dia kira mati dulu daripada ayah dia. Dia tak dapatlah harta pusaka ayah dia. Maka lepas daripada abang dia mati, ayah dia pun mati. Bila ayah dia mati, maka harta tadi dapat hanya kepada adik dia lah, tak mati lagi. Adik dia, anak-anak dia ni cucu pada ayah tak dapat. Sebab adik dia tu pak makan mereka ni sebagai dinding memang tak boleh. Nah, jadi saya nak nasihat pada masyarakat kita ni, kita kena buat macam ni. Bila kita tahu anak kita ada dua lelaki, seorang ni mati dulu pada kita, dan dia ada anak-anak cucu kita, bukan cucu orang lain, cucu kita. Kita bagi siap-siap sebelum kita mati. Jangan tunggu kita mati. Bila kita mati, cucu kita tak akan dapat, sebab kita ada anak seorang lagi, dia ambil semua. Bagi siap-siap pada cucu kita. Bila kita mati, tak apa, ambil lebih pusaka tu pada anak kita orang lagi, cucu kita dah dapat. Ni kedekut tak hidung masin. Tak bagi, tunggu mati habis, boleh hantar Pak Long ni sekupang tak bagi, kedekut juga Pak Long ni, tunggu macam ayah dia. Patut dia ni kena bertolak ansur. Yalah, sebab abang dia mati dulu, anak dia tak dapat, tapi dia tu hibah lah harta ni pada anak-anak makan dia. Boleh buat kain salam dan dapat kain salam, langkah mayatku dulu, tak ada pasal. Sebab tu ayah kena cerdik, dia tahu dah Abdul Wahab ni memang kedekut. Kalau aku mati, 1 sen dia tak bagi pada anak makan, aku bagi siap-siap pada cucu aku. Abdul Wahab tak boleh kata apa, harta aku punya. Tu lah, ni kena cerdik ni. Baik, jadi patutnya gitu. Tapi mungkin dia tak jumpa lah. Tapi jumpa dah akhir dah, dia masih ada boleh bagi ihsan
ambil sebahagian harta dia, boleh bagi nama dia hibah. Nah, hibah. Kesian pada anak-anak nakal, boleh bagi darah. Nama dia hibah. Di segi hak mereka tidak ada. Tapi di segi ihsan kita boleh bagi setakat mana kita mampu bagi untuk anak-anak nakal. Macam tu. Dia ada ihsan. Hukum lain, ihsan lain. Baik, tuan-tuan, kemudian muslimat yang dirahmati sekalian. Apakah status solat hadiah untuk si mati? Ada ustaz kata hadis yang cukup lemah dan perlu diikut. Baik, jadi benar-benar jadi saya pun malas nak bincang sangat terpulang. Kalau solat hadiah memang tidak ada hadis lah tuan-tuan, tidak ada hadis. Tapi dah nak buat dua malah kita malah nak apa dia komen amalan yang sudah dibuat. Biar dia nak buat. Sepatutnya dia hadiah tu kita hadiah doa. Wa waladin salihin yad'ulah, dan anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kepada ibu bapa. Itulah perkara terbaik yang perlu kita lakukan kepada ibu bapa kita, lebih-lebih lagi selepas dia mati. Kita bagi duit, kita upah orang solat, hadiah pada mak kita buat sendiri. Upah buat apa? Benda kita boleh buat sendiri, tak payah solat. Kita solat sunat biasa, kita baca doa, ya Allah ampunkan dosa ibu aku, ya Allah ampunkan dosa bapa aku. Buat sendiri. Kita suruh orang buat apa? Bukan. Kemudian simat yang dirahmati sekalian. Nah, mak kita pun hak mati tu nak kita buat sendiri. Ayah kita hak mati pun nak kita buat sendiri. Kalau kita jemput orang kita buat tahlil, nak buat tahlil buatlah, tapi jaga syarat-syarat dia. Kita jadi khalifah. Tu suruh tu imam buat apa? Tu imam ada hak di masjid. Di rumah aku bos, tu imam duduk bawah, aku jadi khalifah. Hang berani? Suruh tu imam apa? Kita doa sendiri. Ayah kita mati kan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayah mati, suruh tu imam jadi imam. Buat apa? Hang jadi imam. Tu nasi di imam dulu. Oh sudah. Ngajilah motor. Tak kali takbir je sih, 5 minit kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usah. Mak kita kan. Suruh orang buat apa? Kita. Jadi ini tu imam kan payah, kan baca kuat, ada baca kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Jengkrengnya kita baca kuat malam ke siang. Allahu akbar. Allahu akbar. Bunyi Allah kuat. Tak lain tak bunyi. Takut benda. Solat isyak mungkin takut, solat maghrib mungkin takut, solat jenazah takut apa? Kan baca kuat, tak baca tak tahu. Tu. Lepas tu doa. Tu imam. Kita lah doa untuk mak kita. Untuk imam bukan mak dia. Nah, tu nak faham. Baik, jadi yang ni tiap no comment. Nah. Okey, selesai tuan-tuan. Demikian muslimat yang dirahmati, insya-Allah minggu depan kita akan sambung memelihara segala jenis solat sunat. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum